B21 Butiran 020-300 Pertanian. Dalam Rancangan Malaysia ke-12, sektor pertanian pintar diberi perhatian yang khusus. Kerajaan mensasarkan purata pertumbuhan produktiviti buruh ditingkatkan 2.5% dalam sektor pertanian dari tahun 2021 hingga 2025. Jumlah ekspor pertanian pula disasarkan kepada RM90.6 bilion menjelang tahun 2025. Program Perintis E-Ladang membuktikan hasil pengeluaran telah ditingkatkan sebanyak 12% dan mengurangkan tenaga kerja sebanyak 50%. Ini membuktikan pertanian pintar boleh membawa keuntungan kepada pengusaha. Oleh itu, berapakah jumlah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan bagi tujuan R&D dan pelaksanaan pertanian pintar sepanjang tempoh RMK12? Sejauh manakah petani-petani dan penternak-penternak di negara kita telah bersedia untuk menerima pendigitalan dan kemasukan teknologi canggih, otomasi dan mekanisasi dalam usaha meningkatkan produktiviti mereka? Masih dalam butiran yang sama, pertanian organik. Pertanian organik adalah pertanian yang mesra alam, ecologically sound dan menghasilkan produk yang selamat. Terdapat beberapa halangan dari segi pelaksanaan yang menyebabkan pertanian organik masih lembab di negara kita. Tahap komitmen yang rendah dari kalangan petani, kekurangan sokongan daripada pihak kerajaan, masalah pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan dan ketidakstabilan harga adalah antara punca-punca yang masih merencatkan pertanian organik. Satu, apakah usaha-usaha kerajaan dalam menggiatkan lagi pertanian organik di negara kita? Yang kedua, nyatakan juga kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh petani-petani kita melalui pertanian organik. Yang ketiga, sejauh manakah pertanian bersepadu, integrated farming, telah berjaya di negara kita? Yang keempat, berapakah ramai petani kita yang memegang sijil Organik Malaysia SOM setakat ini? Yang kelima, adakah label dan pensijilan SOM ini benar-benar organik? Dan yang keenam, bagaimanakah jika petani atau pengeluar yang tidak memiliki SOM menjual produk mereka melalui petani yang mempunyai SOM? Yang ketujuh, apakah sasaran jangka pendek dan juga jangka panjang dalam usaha mempertingkatkan penglibatan petani-petani kita dalam pertanian organik? Dan yang ke-8, adakah sebarang usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan untuk mempromosikan pertanian organik di peringkat mikro seperti di peringkat rumah tangga? Butiran 02-0000 bekalan makanan negara. Laporan Jabatan Pertanian menyatakan bahawa pada tahun 2019, hanya 24 daripada 42 komoditi iaitu 57% pertanian merekodkan kadar sara diri SSR melebihi 100%. Sayur-sayur seperti kobis dan cili hanya merekodkan kadar sara diri kurang daripada 40%, manakala daging kambing biri-biri 12.1%. Daging lembu atau kerbau 23.7% dan susu segar 59.3%. Ini menunjukkan kadar kebergantungan yang tinggi bagi bahan makanan utama. Justru kekurangan ini akan memberi kesan buruk kepada sekuriti makanan dan harga yang tidak dapat dikawal dengan baik. Hari ini saya difahamkan harga kobis bunga, brokoli, sabi, kacang buncis, cili dan lain-lain lagi telah meningkat dengan begitu mendadak. Ini akan amat membebankan rakyat Malaysia. Saya ingin tahu bagaimanakah kerajaan akan mengatasi masalah ini. Tuan Yang di-Pertua, isu terakhir, butiran 03-0000 industri agromakanan dan keusahawanan tani. Seorang sahabat saya yang bernama Silva Kumar mengusahakan penternakan lebah madu di Ulu Yam. Beliau hanya mengusahakan penternakan ini di kawasan seluas setengah ekar dengan 55 sarang selama lebih kurang 2 tahun. Beliau dapat menghasilkan pendapatan yang munasabah walaupun diusahakan secara kecil-kecilan. Beliau mempunyai tanah seluas 7 ekar yang masih belum diusahakan tetapi tidak mempunyai modal untuk mempergiatkan lagi penternakan lebah madu dan dengan skala yang lebih besar.
Beliau memerlukan bantuan kewangan lebih kurang RM400,000 untuk meluaskan usaha penternakan lebah yang mempunyai potensi yang cukup tinggi. Bagaimanakah kementerian boleh membantu beliau dan penternak-penternak lebah madu yang lain? Industri ini mempunyai potensi yang tinggi dari segi pasaran dalam dan di luar negara. Saya juga memohon telah menonton satu video dalam YouTube di mana seorang graduan dari Kelantan yang mempunyai 80 sarang lebah melulut di sekeliling rumahnya mempunyai pendapatan bulanan RM3,000 dan RM8,000 sebulan. Jadi industri ini mempunyai potensi yang cukup tinggi dan bagaimanakah kementerian akan membantu semua pengusaha-pengusaha yang berminat dan yang sedang mengusahakan dalam industri ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Yang Berhormat, kita akan sambung besok kerana kita ada 16 Yang Berhormat lagi yang belum berbahas. Selepas seorang lagi, Datuk. selepas MQT dan soalan-soalan jawab lisan esok. Yang Berhormat, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.